Baik, kita boleh mulakan sekarang ya. Kita ada rakaman untuk taklimat pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua pada pagi ini? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih diucapkan kepada pihak UPPS, terutamanya kepada yang berbahagia Dr. Fadlan selaku Timbalan Dekan Siswaza. Um, para pensyarah yang turut bersama kita pada hari ini, saya nampak ada Ustaz Anwar Putih, ada Ustaz Anwar Fakri dan beberapa orang pensyarah lagi yang bersama dengan kita. Masya Allah. Terima kasih semua. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua pelajar sarjana um, yang sarjana pengajian Islam yang menyertai Fakulti Pengajian Islam. Anda semua telah membuat pilihan yang bijak. Jadi hari ini saya perkenalkan diri saya, Dr. Hasanah Abdul Hafiz. Saya adalah Ketua Program Siswaza, Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam. Dan pada hari ini peranan saya adalah sebagai penyelaras projek penyelidikan. Anda semua yang mengambil sarjana mood kerja kursus perlu mengambil subjek namanya projek penyelidikan 1 dan juga projek penyelidikan 2. Apa benda ni? Okey. Jadi hari ini kita nak tengok ya, sebab banyak soalan tentang apa projek penyelidikan ni. Pelajar kena buat sampai 2 tajuk projek penyelidikan ke? Jadi saya nak jelaskan di sini projek penyelidikan 2 ini adalah terdiri daripada 2 kursus teras fakulti, iaitu kursus yang wajib diambil oleh semua pelajar sarjana mod kerja kursus di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau anda ambil mod penyelidikan atau mod campuran, anda tidak perlu ambil kursus projek penyelidikan. Jadi 2 kursus ini namanya tak ada bunyi lah. Siapa Zakia? Zakia boleh tolong mute kan dia? Okey, jadi 2 kursus ini boleh nampak slide ya, iaitu projek penyelidikan 1 dengan kod PPPQ 6814 dan projek penyelidikan 2 dengan kod PPPQ 6828. 2 kursus ini kena ambil. Okey, jelas ya setakat ni? Boleh? Kalau ada soalan, boleh terus tulis dekat ruangan chat. Okay? Okay, kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan chat. Baik, apa beza di antara projek penyelidikan 1 dan projek penyelidikan 2 ni? So, saya nak tunjukkan kat sini performa daripada projek penyelidikan 1 terlebih dahulu. Okay, projek penyelidikan 1 ini anda semua kena ambil pada semester pertama pengajian. Semester pertama pengajian. Jadi, uh, projek penyelidikan 1 dengan kod kursus PPPQ 6814, kreditnya adalah sebanyak 4 kredit. Ya, 4 kredit. Jadi, ia adalah teras fakulti dan anda semua akan um, diselaraskan projek penyelidikan ini oleh ketua program siswazah masing-masing. Sekiranya anda berdaftar di syariah, maka penyelaras di peringkat pusat ialah ketua program siswazah syariah. Iaitu kalau pada masa ini ialah Dr. Amir. Ya, Dr. Amir Fazlin. Kalau anda contohnya dalam belajar di pusat kajian Quran dan Sunnah, maka penyelaras bagi projek penyelidikan Quran Sunnah pada masa ini KPS-nya ialah Dr. Fakhrul Razi. Okey? Jadi macam saya adalah ketua program siswazah di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Maka pelajar dakwah dan kepimpinan saya yang akan selaraskan. Okey, itu saya yang selaraskan. Siapa yang mengajar? Yang mengajar ialah pensyarah-pensyarah di pusat masing-masing. Jadi kita punya penyelia tu siapa? Yang jadi penyelia kita adalah pensyarah yang ditentukan oleh pihak penyelaras projek penyelidikan, iaitu pihak KPS. Dia ada dia punya jawatan kuasa yang tersendiri. Okey, masa dan tempat.
Dia tidak ada kuliah, dia tidak ada tutorial. Anda apabila telah ditentukan siapa penyelia, perlu berjumpa, cari, ya, pergilah WhatsApp lah, ya, pergi ke bilik, bertanya khabar, perkenalkan diri, saya pelajar doktor, saya um, dapat maklumat ni daripada KPS, lepas tu ceritalah. Lepas tu anda boleh start lah. Apa benda nak buat dalam projek penyelidikan ni. Saya baca sinopsis ni, kecil sikit tulisan. Kursus ini bertujuan untuk membantu pelajar melakukan penyelidikan ilmiah peringkat awalan. Ya, peringkat awalan. Pelajar akan berbincang dengan penyelia atau penyelia bersama masing-masing. Perbincangan dan penulisan merangkumi bahagian-bahagian seperti pengenalan, latar belakang, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif, metodologi kajian, batasan kajian dan tinjauan literatur. Di akhir kursus, pelajar akan diminta membentangkan draft penulisan untuk tujuan penilaian. Pelajar seterusnya akan diminta menghantar laporan akhir projek yang mengandungi perkara yang dinyatakan di atas. Yang speaking English ni baca sendirilah. Okey, nampak ya? Jelas kat sini. Projek penyelidikan satu ialah bahagian awalan penulisan. Dia berhenti ya selepas metodologi, batasan tinjauan literatur, dia habis kat situ. Habis kat situ. Baik. Tak faham ya? Okey, kita tengok dulu projek penyelidikan 2. Projek penyelidikan 2 dengan kod kursus PPPQ 6828, kreditnya 8. Kreditnya 8, bukan 4. Saya back sekejap. Projek penyelidikan 1, 4 kredit sahaja. Manakala projek penyelidikan 2, 8 kredit. Kita akan explain nanti. Kenapa sampai 8? Ya Allah, menakutkan. Okey. Kalau tadi projek penyelidikan 2, minta maaf, projek penyelidikan 1 kita ambil masa semester pertama pengajian. Bila nak ambil projek penyelidikan 2, yang ini untuk kohort sekarang ini diambil pada semester 3. Okey, semester 3. Jadi pada semester 3 anda daftar hanya satu subjek ini sahaja dengan 8 kredit dan perlu cuba selesaikanlah sambungan sambungan kajian yang dibuat masa projek penyelidikan 1. Siapa pensyarah? Pensyarah, ya, anda akan ditentukan penyelia masing-masing daripada kalangan pensyarah di pusat masing-masing, dan penyelia masa projek penyelidikan 2 ialah penyelia yang sama masa projek penyelidikan 1. Kenapa kena sama? Kerana projek penyelidikan 2 ialah sambungan kepada projek penyelidikan 1. Okey, kita tengok apa sinopsisnya. Kursus ini adalah lanjutan daripada projek penyelidikan 1. Saya ulang ya. Kursus ini adalah lanjutan daripada projek penyelidikan 1 yang bertujuan membantu pelajar melengkapkan penyelidikan dalam aspek dapatan kajian, perbincangan, rumusan, implikasi dan sumbangan kajian, cadangan kajian lanjutan serta rujukan. Di akhir kursus, pelajar akan membentangkan draft penulisan bagi tujuan penilaian. Pelajar seterusnya akan diminta menghantar laporan lengkap projek penyelidikan yang mengandungi perkara-perkara yang dinyatakan dalam projek penyelidikan 1 dan 2. Panjang sangat. Benda ini doktor tak faham. Okey. Projek penyelidikan 1, kita tulis sampai setakat metodologi dan suratan literatur. Bila masuk projek penyelidikan 2 yang didaftarkan pada semester ketiga, kita sambung. Walau bagaimanapun para pelajar sekalian, semester ketiga ni kita nak ambil projek penyelidikan 2, tak sempat kalau kita just nak buat semua ni dengan nak menghasilkan apa ni kat sini, menghasilkan penulisan, nak menghasilkan penulisan bagi tu draft penulisan bagi tujuan penilaian. Jadi kita bimbang tak sempat. Kalau saya, nasihat saya kepada para pelajar saya,
Walaupun projek penyelidikan 2 ini kita ambil pada semester yang ketiga, saya suka menasihatkan pada semester kedua buat juga benda yang perlu dibuat dalam projek penyelidikan ini, iaitu melengkapkan kita punya projek. Yang kita mulakan pada semester satu, bila masuk semester 2 jangan duduk diam saja, buat. Jadi bila sampai kepada semester 3, projek penyelidikan ini hampir siap. Ini trik lah ni. Jadi masa masuk semester 3 ni, dah goyang kaki dah. Okay, dah tinggal nak bagi kemas, tinggal nak present, tinggal siapkan artikel dan dah boleh submit untuk pembentangan ataupun hantar ke jurnal. Kita tengok dulu dari segi konten yang perlu kita kemukakan kepada penyelia. Saya letak side by side projek penyelidikan 1 di sini dan di sebelahnya projek penyelidikan 2 supaya kita nampak apa yang kita kena buat. Dalam projek penyelidikan 1, anda kena hasilkan kertas projek yang mengandungi ini. Ada tajuk, ada pengenalan, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif, metodologi, sorotan literatur dan rujukan. Cukup. Kalau orang tanya tu macam proposal ke? Macam proposal lah, tapi inilah bendanya. Okay. Bila dah selesai pada semester pertama ini, bila dah habis ni, anda boleh terus sambung ya projek penyelidikan 2 ini. Nampak yang saya tandakan hijau? Yang hijau ini sama sahaja dengan projek penyelidikan 1. Jadi anda sambung kerja itu sehingga menghasilkan analisis kajian, hasil kajian, implikasi kajian, rumusan, lampiran dan sebagainya. Tambah abstrak. Sebab kita dah ada dapatan kan, maka letak abstrak dan ini kat bawah kertas projek yang di bawahnya perhatikan maklumat penulisan bagi menghasilkan penerbitan. Fahamkan macam ni. Selepas kita buat kajian, contohnya kita temu bual mu'alaf ke, minta dia punya persepsi tentang um, aktiviti dakwah yang dilakukan oleh kajian. So kita dah dapat analisis, kita dah buat dapatan, apa semua dah siap. Daripada situ, anda kena menghasilkan satu artikel. Artikel ni boleh jadi minta maaf, boleh jadi artikel, boleh jadi kertas kerja untuk dihantar ya. Baca ni. Menghasilkan artikel untuk diterbitkan sama ada bab dalam buku atau artikel untuk proceeding ataupun artikel untuk jurnal. Minta maaf, kalau proceeding ni kertas kerja nama dia. Okay, kertas kerja untuk proceeding ataupun artikel untuk jurnal. Jadi, kita dah buat kajian. Ni baru semester 1 buat kajian, sambung semester 2 ni kita mungkin dah start buat kutip data. Jadi masa semester ketiga tu dah tinggal menulis laporan, dah siap. Hasilkan artikel. Artikel itu tidak semestinya dihantar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah buat penat-penat, kita dah ada dapatan yang menarik, ya, benda yang kita minat. Sampai peringkat hujung ni semester ketiga, kongsikan ilmu yang kita dapat. Jadi anda digalakkan hantar artikel tersebut. Wajib ke tidak hantar? Saya boleh cakap sunat muakkad jidan. Ya, sunat muakkad jidan ni bid'ah mana pula? Ni bid'ah hasanah. Okey, kita sambung. Kita nak lihat rubrik. Melalui rubrik, anda boleh faham apa yang perlu ada untuk disubmit, untuk diserahkan kepada penyelia masing-masing. Pada semester pertama, ya, projek penyelidikan 1, ada 2 komponen yang akan dinilai, iaitu yang pertama penilaian kertas projek dan yang kedua pembentangan. Yelah, dah buat kertas projek, kenalah bentang. Baik, bentang dekat siapa? Bentang dekat penyelia sahaja. Sembang dekat penyelia tu tanya bila saya boleh bentang. Bentang kat mana? Dekat bilik penyelia lah. Kalau penyelia nak ajak pergi dewan ke, nak suruh bentang kat bilik mesyuarat ke, ya bentang dekat ya tempat yang eksklusif ke, itu terpulang. Tapi memadai bentang dalam bilik penyelia. Okay. Untuk penilaian kertas projek, yang dinilai ya, tajuk, penyataan masalah, sorotan literatur dan yang sewaktu dengannya 40%, persoalan dan objektif kajian 20%, metodologi kajian 20%. Untuk pembentangan ni biasalah.
kandungan, data, kefasihan, bahasa, tata bahasa dan format. Jadi ini 20% ya total untuk pembentangan. Jadi keseluruhan semua 4222 100% untuk projek penyelidikan satu dengan 4 kredit tadi. So, kita lihat rubrik untuk projek penyelidikan 2 pula. Yang ini 8 kredit, maka rubriknya banyak. Ada 3 benda yang perlu dihasilkan. 3 benda yang perlu dihasilkan. Um, ada 3 benda yang akan dinilai. Pertama, kertas projeknya. Yang kedua, pembentangan kertas projek. Dan yang ketiga, penerbitan artikel. Kita tengok satu persatu. Kertas projek tadi dia adalah sambungan daripada projek penyelidikan satu kan. Maka untuk projek penyelidikan dua yang dinilai ni analisis, cadangan kajian lanjutan, okay, format gaya UKM. Jadi ini adalah sambungan, okay, implikasi apa semua biasalah. Kemudian bila dah siap projek itu bentang depan penyelia. Okey, yang ini total pun 20 markah. Yang atas tadi, kejap apa? Dua, mensintesis data 20%, menganalisis 20%, cadangan kajian lanjutan 10, format gaya UKM 10, yang ini 2, 4, 5, 60% untuk kertas projek. Manakala untuk pembentangan sebanyak 20% dan anda kena menghasilkan artikel untuk penerbitan. Fahamkan ya, artikel untuk penerbitan atau kertas kerja untuk penerbitan dalam prosiding. Okay, abstrak 3%, metodologi 3%, analisis data dan perbincangan 5%, rujukan 3% dan penerbitan 6%. Totalnya uh, berapa? 20 markah jugalah. Okay. 9, betul, 20 markah untuk penerbitan artikel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pelajar yang dirahmati Allah, lihat bawah sekali ni. Penerbitan 6%. Apa maksudnya? Bagi tugasan yang ni, penerbitan artikel ialah anda berjaya menghasilkan artikel. Jadi, artikel itu sendiri atau kertas kerja itu sendiri akan dinilai dari segi kontennya. Sekiranya anda tidak hantar ke mana-mana, tidak diterbitkan, anda tidak dapat markah penerbitan sebanyak 6%. Tetapi jika anda hantar kepada penerbitan atau dibentangkan dalam seminar, ya, masuk dalam prosiding, maka anda boleh mendapat markah tambah kat bawah ni ya, 6%. Maka dapatlah total penerbitan sebanyak 20%. Saya harap setakat ni jelas. Ada soalan bentang Kak Rifki Amo. Dr. Fadlan, dia nak belanja Kak Rifki Amo, Baik, saya sambung. Kita uh, kita boleh dapatkan lebih banyak maklumat berkenaan projek penyelidikan ini dalam UKM Folio, ukmfolio.ukm.my. So, saya akan stop sharing yang ini dan kita akan berpindah. Saya akan buka UKM Folio saya. Kejap ya. Stop sharing. PowerPoint dashboard. Okay. Baik, saya sedang paparkan UKM Folio. Harap nampak. Apabila anda telah mendaftar projek penyelidikan satu, anda boleh masuk ukmfolio.ukm.my dan cari di sebelah kiri ni subjek projek penyelidikan. Saya mengajar banyak subjek ya, termasuk yang SEM lepas jadi berdiri subjeknya. Okey, okey, ni jumpa dah. Projek penyelidikan satu. Okey, buka projek penyelidikan satu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka sekarang ya UKM Folio. Saya nak tunjukkan bila kita scroll ke bawah. Ini saya telah masukkan dalam UKM Folio. Okey, kita ada proforma iaitu dua lah saya masukkan. Yang bawah ni proforma yang asal iaitu yang seperti inilah. Bagi projek penyelidikan satu, okey, tadi sinopsis saya dah cerita. Jadi maklumat berkaitan tu ada di sini. So nampak kat sini ya, penilaian kertas projek
Ni 40 untuk yang bahagian awal. Kemudian bahagian objektif persoalan kajian 20, menganalisis ni 20 dan pembentangan 20. Samalah seperti yang saya jelaskan tentang rubrik tadi. Saya back. Okay, yang performa kursus Table 4 ini adalah standard baru, benda yang sama cuma diperincikan lagi untuk makluman. Saya ada masukkan juga, oh yang ni yang terkini. Saya ada masukkan sini rujukan terkini bagi siapa yang nak mencari buku-buku berkaitan, kaedah penyelidikan, boleh rujuklah ada pelbagai buku. Termasuklah ini Dr. Prof. Mada, Dr. Ahmad Munawar, ini pensyarah kita dengan buku bertajuk Kaedah Penyelidikan Sosial dari Perspektif Pengajian Islam. Yang lain-lain ni dari luar. Seterusnya, format penulisan. Macam mana rupa gaya ni? Satgi ada orang tanya, projek penyelidikan ni macam tesis master ke? Macam latihan ilmiah ke? Macam tesis PhD ke? Macam proposal ke? Okay, format penulisan. Alamak, download pula. Saya share file format penulisan. Okay, kalau anda buka dalam Camfolio, download ni format penulisan, dia seperti ini ya. Projek penyelidikan satu, dia anggaran 3,000 ke 5,000 perkataan, dia mesti ada awalan, pengenalan, latar belakang, sama lah ya macam saya sebutkan tadi. Ini dia, ini dia punya format. Okay, ini kaedah penilaiannya. Penyelia akan diberikan rubrik macam yang saya cerita tadi. Dan di hujung semester anda kena laporkanlah yang ni. Okay, dalam bentuk kertas lapor, dalam satu fail berikan kepada penyelia. Kemudian jangan lupa set masa untuk pembentangan. Saya sambung lagi daripada UKM Folio. Okey, seterusnya kita ada template projek penyelidikan. Okey, tadi format. Jadi saya dah sediakan template. Ini merupakan contoh borang kosong bagi membantu. Ini merupakan file contoh kosong bagi membantu pelajar memulakan projek penyelidikan. Pelajar boleh berbincang dengan penyelia berkaitan kandungan penulisan projek penyelidikan. Kandungannya mungkin lebih dari apa yang dicadangkan dalam contoh kosong ini. Jadi ada penyelia mungkin dia ada kaedah penulisan dia yang tersendiri, maka bincang elok-eloklah dengan penyelia masing-masing. Saya nak tunjuk contoh. So ini adalah contoh ya template projek penyelidikan. Ini contoh dan sebab lain-lain penyedia dia ada pendekatan masing-masing. Anda boleh gunakan ini. Okay, dia bermula dengan logo UKM, kod kursus, tajuk, tajuk, nama pelajar, uh, nama pensyarah atau penyelia. Okay, lihat kandungan. Kandungannya dengan kod yang seperti ini ya, 1.0 pendahuluan atau pengenalan, latar belakang, pernyataan masalah, apa semua ni. Sama seperti yang saya cerita tadi tentang rubrik ataupun panduan penulisan. Tengok kat bawah ni ya, pendahuluan. Untuk projek penyelidikan satu, anda tidak perlu tulis abstrak. Sebab abstrak kita bawa dalam apa, kita masukkan dalam projek penyelidikan dua nanti. Bila dah siap lah maksudnya. Sekarang belum siap lagi. Jadi nak tulis abstrak, nak tulis dapatan kajian, implikasi kajian, benda tu kita belum ada lagi. Okay, pendahuluan, latar belakangnya, saya ada masukkan contoh. Pernyataan masalah, apa dia, cerita ni kena letak sekali dengan dia punya sumber lah, rujukan. Okay, persoalan kajian, objektif kajian, diikuti metodologi kajian. Di bawah metodologi ni kena ada reka bentuknya, kaedah pengumpulan data, kaedah analisis data. Okay, masukkan tinjauan literatur dan kesimpulan. Akhir sekali rujukan. Kalau ada lampiran boleh masukkan.
Ini contoh template projek penyelidikan satu. Apabila anda dah selesai nanti, bila dah selesai projek penyelidikan satu, okey, selepas tinjauan literatur ni, bila kita nak masuk projek penyelidikan dua, anda tinggal sambung sahaja ni. Iaitu apa dia? Buat kajian lapangan ataupun buat kajian kuali ke, kuanti ke, buat soal selidik, okay, kutip data, kemudian buat analisis, ujung sekali apa dah ya, cadangan kajian lanjutan ke, kesimpulan, dan akhir sekali nanti rujukan. Okay, saya tutup yang ni. Kita nak patah balik ke UKM Folio tadi. Okey, dalam UKM Folio juga saya telah masukkan cadangan gerak kerja. Dalam cadangan gerak kerja ni anda boleh klik lah, ada iaitu sekarang minggu pertama, minggu kedua ni adalah minggu penyelarasan. Ya, minggu penyelarasan sebabnya ada pelajar yang baru daftar, ada yang drop, ada yang tukar mod, kejap penyelidikan, kejap kerja kursus. Jadi macam-macam. Jadi minggu pertama penyelaras iaitu ketua program Siswaza akan gunakan masa ni untuk nak menentukan penyelia bagi pelajar, setiap pelajar. Kemudian pada minggu ketiga, saya mohon para pelajar sekalian untuk mula berjumpa dengan penyelia masing-masing. Okey, bertanya, berbincang untuk memulakan kajian projek penyelidikan ni. Kemudian dalam minggu ke mungkin mungkin minggu ke-12 ke-13 ke dah siap ya, dah boleh set masa untuk pembentangan dengan pensyarah. Okey, saya ada sertakan di sini contoh projek penyelidikan satu dan juga okey, untuk Saifulizam dan juga untuk Noraisha. Saya nak tunjuk yang Saifulizam. Okey. Jadi ada logo, ada kod kursus, tajuk, pensyarahnya TDS kita ya, Dr. Fadlan. Assalamualaikum Doktor. Ada tak ni senyap sini? Uh, okey, abstract. Abstract untuk projek penyelidikan satu tak perlu eh. Okay, kemudian dia ada pengenalan, cerita sikit, latar belakang. Ya. Jangan lupa rujukan. Pernyataan masalah kajian, persoalan, objektif. Okay, kat sini objektif banyak kan ni, sampai 3 ni. Ya, kemudian metodologi kajian. Okay. Jadi lepas metodologi, dia masuk tinjauan literatur. Okay, ini pasal penulisan hadis. Okey, boleh tambah kerangka teori kalau penyelia minta masukkan kerangka teori sebab itu bagus dalam kajian. Okey, ada kerangka konsep, masukkan juga sebab ini sebenarnya sebahagian daripada metodologi kita ni. Okey, boleh masukkan ya signifikan kajian, definisi operasi, akhirnya kesimpulan dan rujukan. So, senang sahaja rupanya projek penyelidikan ni. Kita tengok contoh yang kedua iaitu Aisyah. Yang ni tak ada pula logo, tak apa, teruskan. Okay, tajuk dia berkaitan dengan usrah. Okay, kandungan dia macam ni lah. 1.0 pengenalan, latar belakang. Okay, sampailah rujukan. So, abstract. Sekali lagi, projek penyelidikan satu tak perlu lagi. Okay, pengenalan, latar belakang kajian. Panjang juga ni dengan rujukan yang banyak. Pernyataan masalah. Juga dengan rujukan yang banyak, persoalan. Yang ni ada 2 sahaja. Persoalan, lepas tu dia ada objektif. Objektif dia buat ada umum dan khusus. Okay, justifikasi, metodologi kajian. Okay, okay, dia tambah hipotesis, kemudian ada sorotan literatur, akhir sekali rujukan. Itu sahaja memadai untuk projek penyelidikan satu. So, saya harap dengan ini anda dah boleh gambarkan di peringkat awal apa yang kena buat sehingga ujung semester dan bila masuk semester kedua jangan berhenti. Terus siapkan, dapatkan data, buat analisis supaya apabila masuk semester ketiga anda dah boleh fokus dekat artikel ke, dah boleh relax, dah boleh goyang kaki, dah boleh bentang kertas kerja, boleh hantar dekat jurnal. Jadi dapat markah tambahan lagi. Rubrik penilaian.
Rubrik penilaian sama seperti yang tunjukkan tadi dalam slide awal, cuma yang ini lebih detail. Inilah rubrik yang diberikan kepada penyelia anda. Jadi, bila kita dah tahu apa yang akan dinilai, anda kena tahu apa yang anda perlu tunjukkan dalam kertas projek anda. Baik, bermula dengan penilaian kertas projek. Okey, ini yang nak dinilai bagaimana ya tajuk merangkumi semua objektif kajian, dapat mengenal pasti masalah kajian dengan baik, sorutan literatur dapat menjelaskan kelompangan kajian. Dapat banyak. Ha, okey, yang HPK yang kedua ya, persoalan dan objektif kajian. Dapat membina persoalan kajian dengan jelas, dapat membangunkan objektif kajian dengan jelas. Dapatlah ni. Dan metodologi kajian pula. Okey, inilah dia markah dia. Seterusnya, pembentangan akhir. So, inilah yang dinilai. Okey, ada kat dari segi kandungan datanya. Menyatakan kandungan data dengan amat baik. Jelas, dah tepat. Masya Allah, sedap je sebut ya. Bolehlah dapat 8 ke 9 ke 10 ke. Okay. Yang kedua dari segi kefasihan. Sebab membentang ni mesti fasih. Membentang dengan amat menarik, yakin, lancar dan fasih. Kalau penyelia saja tanya kan, tak boleh jawab. Ini ChatGPT yang buat ni. Jaga-jaga. Pensyarah pun ramai dah pandai ya. Dia dah tahu dah. Pelajar ni um, dia hantar kertas projek ni bukan dia yang buat, ChatGPT yang buat. Okey, yang ketiga seterusnya ya, bahasa, tata bahasa dan format. Iaitu memaparkan penggunaan bahasa, tata bahasa dan format yang tepat dan bersesuaian. So inilah rubriknya. Okey, yang bawah tu boleh abaikan. Pada semester ini, pada hujung semester, anda semua diminta untuk upload kertas projek dalam UKM Folio um, pada sebelum semester berakhir. Okay, pada minggu ke-14 tu dah kena upload lah ya kertas projek masing-masing mengikut pusat. Di sini ada ya hantar projek penyelidikan satu syariah. Okey, pelajar syariah sila upload fail projek penyelidikan satu di sini. Kemudian di bawahnya ada Usuluddin, Arab dan Tamadun Islam, dakwah dan kepimpinan dan akhir sekali Quran Sunnah. Okey, anda kena upload. Tapi yang penting kepada apa fail tu mesti dihantar kepada penyelia untuk penilaian. Yang dalam UKM Folio adalah bukti bahawa anda telah melakukan laporan projek, telah menyediakan kertas projek penyelidikan. Okey, ada soalan tak setakat ni? Selain daripada Ricky Amor tadi. Yang mana? Hilang pula gambar. Jap, jap, jap. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Baik, saya nak tunjukkan pula kertas projek, sorry, projek penyelidikan 2. Projek penyelidikan 2 pada semester ni memang anda tak nampak lagi lah. Anda akan daftar pada semester ketiga. Tapi sebagaimana saya tekankan berkali-kali, masa semester kedua, masa cuti semester, please buat juga projek penyelidikan ni terutamanya kutip data dan analisis. Baik, projek penyelidikan 2, yang ni saya belum kemaskini dengan terperinci lagi, tapi yang asas tu dah ada, iaitu dari segi performanya. Performa tadi saya dah tunjukkan dalam slide, ini just tunjuk sekali lagi. Okay, kreditnya 8. 8 ni banyak 8 banyak. Anda daftar pada semester ketiga, hanya ambil subjek ini dengan 8 kredit. Penyelia anda adalah penyelia yang sama. Okey, penyelaras anda ialah ketua program siswazah masing-masing. Saya di sini adalah penyelaras projek penyelidikan di peringkat fakulti. Tetapi sebenarnya saya hanya menjaga pelajar dakwah. Janganlah tanya saya nanti ya kalau dari Quran Sunnah ke, tanya orang Quran Sunnah. Dari Usuluddin, tanya KPS Usuluddin dan sebagainya. Baik, yang ni kita dah bincang tadi. Okey, untuk rujukan boleh ambil sama je dengan rujukan kaedah penyelidikan mana-mana. Pelan pentaksirannya sama dalam rubrik. Iaitu kita ada, kat tengok yang ni ya. Ada kertas projek, ada pembentangan akhir dan ada penerbitan artikel. Kertas projek 60 markah,
pembentangan 20 markah dan juga penerbitan artikel 20 markah. So total 100 markah. Okey, apa yang kena ada? Projek penyelidikan 2 ialah sambungan daripada projek penyelidikan 1. So dia sambung lah ni. Sintesis data, buat analisis, buat mencadangkan kajian lanjutan. Kena ikut format gaya UKM. Format gaya UKM ni nak dapat mana? Um, saya tak tahulah kalau yang terkini-terkini. Nanti saya mohon UPPS untuk kongsikanlah ya fail format gaya UKM yang terkini kepada para pelajar siswaza kita. Seingat saya dekat website ada kan? Ya, website UPPS. Okey, seterusnya membuat kesimpulan dan membentang hasil penyelidikan akhir. Yang ini yang kata membentang ya 20 markah. Dan akhir sekali menghasilkan penerbitan yang berkualiti. Wajib tak publish? Tak wajib, tapi 6 markah hilang. Okey, 6 markah untuk terbit. Tapi menghasilkan artikel tu kena buat. So, yang ini totalnya 20, so 100. Alhamdulillah. So, habislah taklimat kita. Habis dah ni. Uh, Setakat itu sahaja untuk rubrik. Dah highlight format penulisan. Okay, sorry, saya terlepas format penulisan. Format penulisan. Okey. Format penulisan projek penyelidikan 2 memandangkan ia adalah sambungan kepada projek penyelidikan 1. Jadi anggaran ya ni, ya anggaran 5,000 hingga 10,000 perkataan, jangan hantar banyak-banyak sangat. Berapa banyak? 50,000, 50,000 pula dah. 5,000 perkataan ni dia anggaran dalam 50 halaman. Boleh jadi 30, boleh jadi 40, 50, lebih kurang macam itulah. Okay? Mengikut sistem gaya UKM, Times New Roman, font 12, Traditional Arabic untuk font Arab. Yang Arab ni 16 poin. Okay, kalau Arab dia okay. Untuk semua penulisan langkau 1.5. Kandungannya tadi saya dah jelaskan. Separuh yang awal ialah sambungan. Ambil daripada projek penyelidikan 1. Kecuali abstrak. Abstrak ni tambah. Okay. Manakala yang bawah inilah dia sebenarnya yang dibuat dalam projek penyelidikan 2. Sambungan ya, sebab dia sambungan. Okay. Yang menilai siapa? Penyelia anda. Jadi anda bermula dari awal, rajin ke tidak bincang buat proposal, ke tajuk main hentam je, buat sendiri, tak bincang dengan penyelia. Bincanglah. Kena jumpa dengan penyelia untuk bincang tajuk, untuk buat cadangan awal, apa kita punya idea tu nak buat macam mana, sampai menghasilkan metodologi. Sebab apa? Yang nak bagi markah nanti penyelia. Okey? Kalau ada masalah dengan penyelia, penyelia tak membantu, penyelia buat masalah, sila jumpa ketua program siswaza masing-masing. Kalau ketua program siswaza tak membantu, sila jumpa Dr. Fadlan, timbalan dekan siswaza kita. Okey? So, penilaian adalah seperti mana yang saya tunjukkan tadi, ya, berang rubrik 2A, 2B dan 2C. Manakala untuk penghasilan artikel, ya, menghasilkan artikel untuk diterbitkan. Ya, sama ada bab dalam buku, kertas kerja proceeding ataupun jurnal. Jadi untuk diterbitkan ini markah tambahan. Menghasilkan artikel tu 20 markah, kalau sehingga terbit complete lah ya. 20 itu kerana 6% adalah markah penerbitan. Okey. Saya rasa setakat itu sahaja. Ada soalan tak? Salam doktor berkaitan patah-patah mengingatkan 3,000. Ah, Berkaitan patah perkataan 3,000 hingga 5,000 atau 7,000. Dr. Fadlan, untuk projek penyelidikan 2 nanti saya akan upload. Untuk yang perkataan ini, projek penyelidikan 1 asalnya banyak. Ya, asalnya banyak. Saya rasa kena kemaskinilah. Dia tak perlu sampai 7,000 untuk projek penyelidikan 1. Dia 3,000 hingga 5,000 sudah membadai. Mungkin Dr. Fadlan ada um, feedback ke? Sebab saya ingat saya berdasarkan semakan yang terakhir yang kita buat, memadai projek penyelidikan 1, 3 hingga 5,000 patah perkataan. Hmm. Okay?
berkenaan dengan boleh dengar suara saya? Ya, Berkenaan dengar. berkenaan dengan apa dia PP1 ni, dia kalau nak bagi mudah tu ibaratnya kita siapkan proposal lah, macam proposal. Jadi tak banyak sebenarnya kan. Proposal ni sebenarnya saya tak tahulah berapa patah perkataan. Saya lebih sesuai 3 hingga 5 ribu. Ya. Ibaratnya macam sekitar 15-20 muka surat. Macam kita buat proposal tu pun dah memadai. Ya. Baik, terima kasih Dr. Fadlan. So, kalau ada soalan lagi, silakan. Contoh untuk PP2, Dr. Hasanah dah tunjuk dah. Untuk PP2, saya belum masukkan. InsyaAllah yang akan datang lah sebab akan datang. Masa dalam 1-2 minggu ke saya cuba masukkan. Sebab saya tengok contoh yang baik, tak ada. Yang Hmm. Dr. Fadlan bagi tu saya tak sempat upload lagi. Saya nak fokus pada projek penyelidikan satu kerana itu yang pelajar-pelajar ambil pada semester ini. Okey. Lagipun mereka belum boleh akses projek penyelidikan dua lagi. Okay. Um, jika ada soalan, silakan. Alhamdulillah, kalau tak ada soalan, saya harap jelas, nyata dan terang. Macam izhar ya. Uh, izhar apa? Izhar halqi. Jelas, nyata dan terang. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana memberi perhatian. Semoga dengan penjelasan ini anda semua nampaklah bagaimana untuk menghasilkan kertas projek penyelidikan yang baik. Projek penyelidikan satu ni saya percaya peringkat yang paling susah ialah menentukan tajuk. Tajuk ni memang susah. Ya, kejap nak buat tu, kejap nak buat ini. Kalau boleh satu dunia punya masalah kita nak selesaikan. Jadi yang ini perlulah bimbingan daripada penyelia ya supaya kita tak adalah uh, kita nak jadi tenor Power Rangers, Transformer ya, semua benda kita nak selesaikan. Ya, tak boleh. Jadi kita buat projek yang kecil sahaja. Kelebihan uh, pelajar yang mengambil mod kerja kursus secara yang mengambil sarjana secara mod kerja kursus ini. Projek penyelidikan ini hanya bentang depan penyelia, tidak ada viva. Tidak ada viva. Walaupun anda melalui pengalaman mengkaji selama setahun, tapi tidak perlulah orang kata sampai stres kena viva. Jadi dengan ilmu menjalankan projek penyelidikan ini, sepatutnya kita boleh jadikan sebagai asas untuk nak sambung pengajian di peringkat PhD nanti dengan uh, dengan memahami ya bagaimana metodologi menghasilkan tesis. Untuk makluman, um, rangka projek penyelidikan ini dibuat seperti sebuah tesis, ya, seperti menghasilkan sebuah tesis dengan penyataan masalahnya, dengan objektifnya, dengan dia punya metodologi, analisis. Jadi sama macam menghasilkan sebuah tesis master dan juga tesis PhD. Cuma dia ringan sikit, skopnya kecil, metodologinya tidak banyak dan tidak ada viva. Baik, saya rasa tidak ada soalan. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada pihak UPS, Dr. Fadlan. Slide di-sharekan dalam folio. Saya rasa rakaman lah, rakaman taklimat ini yang kita akan kongsikan supaya jelas. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Timbalan Dekan Siswaza, Dr. Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hasanah selaku penyelaras bagi PP1 dan PP2, projek penyelidikan 1 dan projek penyelidikan 2. Dan saya kira apa yang telah dibentangkan tadi oleh Dr. Hasanah amat jelas, dan menzahirkan bahawa PP1 dan PP2 ini satu nikmat lah kiranya kan yang Allah berikan kepada pelajar yang mengambil mod kerja kursus. Okey. Dan bila ada nikmat tu kita perlu mensyukuri kan. La in syakartum la azidannakum. Cara nak syukur tu ialah buat daripada awal macam yang Dr. Hasanah sebut. Nikmat ni kalau kita kufuri kan dia akan jadi susah nanti kan. Jadi elok daripada awal tu alhamdulillah kita punya mudah tapi jangan ambil mudah. Okay, kita punya senang jangan kita anggap benda ni tak ada masalah, relax kan. Akhirnya nanti markah kurang sebab kita tak berikan perhatian yang sewajarnya. Okey.
Jadi um, macam yang disebutkan tadi juga, ikut sahaja apa yang telah dinyatakan oleh penyelaras PP1 dan PP2. Dan kalau boleh time frame itu pun ikut juga. Masa tu kan yang diberikan tadi oleh Dr. Hasanah tu satu benda yang baik untuk kita ikut. Kerana sebenarnya untuk peringkat pengajian tinggi, apa dia panggil ni, dirasat ulia ni kan, ataupun sesi swazah ni, cabaran kita adalah nak menjaga masa kan. Kita tahu kan anda semua, Ustaz dan Ustazah sekalian, para pelajar di peringkat sarjana ni khususnya, ada yang dah bekerja kan, ada yang sedang mencari kerja, ada peluang dapat kerja, dia akan kerja kan. Okay? Jadi sebenarnya masa itu yang perlu diperuntukkan khas kan. Kalau saya lah kan, dapat 1 minggu tu 2-3 jam pun sebenarnya dah cukup, dah boleh habis kan. Masalahnya kadang-kadang nak dapat 2-3 jam itu pun tak berapa boleh kita nak peruntukkan. So apa pun, kalau ada soalan-soalan selepas ni boleh tanya terus pada Dr. Hasanah. Okay, dan boleh juga tanya kepada KPS. Dan kalau tak terjawab juga tanya kepada saya, kan kita cubalah sama-sama cari jawapannya, insya-Allah. Jadi dengan itu kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pembentang. Boleh ya. Terus atas sana nanti pelantikan diteruskanlah sepanjang hayat, insya-Allah. Kan? Bila orang yang cemerlang ni kita akan bagi pelantikan yang agak lama sikit. Ada respon dari atas sana? Okey, tak ada apa. Kita boleh tutup, Doktor. Ya, ya, okey. Okey, so dengan itu kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.